forum webinar kita pada hari ini, Anjuran Persatuan Kapitangan Akademik UiTM MITASA. Ini adalah siri yang pertama seumpamanya yang dianjurkan oleh MITASA yang telah dibuka kepada umum lah. Sebenarnya MITASA juga telah menganjurkan pelbagai siri bengkel dan juga webinar dan juga perbincangan dengan penyelaras dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita telah adakan secara terbuka ataupun secara publik, di mana tak semestinya ahli saja yang boleh mengikuti program kita pada hari ini. Tapi pastinya kita juga mengharapkan agar kepada semua pesyarah, khususnya yang bergrade 45 hingga 52, dapat menyertai kami dalam MITASA sebagai ahli Satuan Kakitangan Akademik UiTM. Baik, saya pasti semua pada ketika ini telah kembali sibuk setelah kita seminggu kepada pelajar-pelajar kita dan juga sebahagian daripada kita semua baru saja melalui semester break ataupun midterm break, midterm break yang baru saja berakhir, dan pada hari ini adalah minggu ataupun hari kedua bagi minggu ke-9 kuliah kita bagi semester September hingga Februari 2021 ini. Hari ini kita bawakan satu tajuk perbincangan yang kami rasakan bahawa ia adalah satu perbincangan yang sangat penting pada kita semua, khususnya sebagai pensyarah. Dan sekiranya ada di antara anda juga yang menyertai kami pada pagi ini yang bukan terdiri daripada pensyarah, khususnya pensyarah UiTM, juga ia boleh menjadi satu mungkin ilmu baru ataupun mungkin selama ini mungkin ada terdapat kekeliruan tentang mungkin perkhidmatan pensyarah, khususnya pensyarah di UiTM. Seperti yang kita tahu, pensyarah di UiTM ataupun UiTM itu sendiri adalah satu organisasi, satu institusi pengajian tinggi awam yang besar, mempunyai jumlah pelajar mencecah 160 hingga 170 ribu, dan alumni kita telah mencecah hampir 600 ribu ataupun 700 ribu seluruh Malaysia sejak mula ditubuhkan pada 1946 hingga sekarang. Jadi persoalan yang kita bawakan pada ini sebenarnya satu persoalan yang selama ini mungkin orang tertanya-tanya. Apakah hak kita, apakah hak orang di sekeliling kita, pensyarah. Sebab kita pensyarah sebenarnya kita bukan sekadar berdepan dengan pelajar ataupun siswa, kita juga berdepan dengan mereka yang berada di sekeliling pelajar ataupun siswa itu sendiri, mungkin ibu bapa ataupun mungkin alumni sendiri juga kita harus berdepan. Pada hari ini saya bersama dengan alhamdulillah, terima kasih kepada penasihat undang-undang UiTM, Profesor Madya Dr. Haidar Zainuddin ke forum webinar kita pada ini, dan juga kita juga dihadiri ataupun disertai oleh Exco MITASA, iaitu di sebelah kanan saya adalah Cik Sarudin Lee, Timbalan Presiden. Di sebelah kiri saya adalah Dr. Normalik Ahmad Ismail, mantan Presiden MITASA dan juga bendahari MITASA sejak bulan 9 yang lepas. Dan juga turut dihadiri bersama saya pada hari ini Dr. Irini Ibrahim, Exco MITASA, rakan satu fakulti Dr. Haidar di Fakulti Undang-Undang. Beliau juga mempunyai kepakaran yang tertentu lah dalam bidang perundangan. Dan tidak dilupakan ada setiausaha eksekutif MITASA iaitu Puan Nadra, dan juga setiausaha eksekutif 2 iaitu Cik Hatikah. Baik, saya ingin bertanya ataupun soalan yang pertama lah, ataupun kita lontar dan soalan kepada semua yang ingin bertanya soalan ataupun ingin menyampaikan pandangan dan sebagainya, mungkin mempunyai setengah isu ke, boleh masukkan dalam ruangan chat ataupun ruangan Q&A dalam box anda. Saya pasti saya lihat semakin bertambah nampaknya penyertaan kita pada pagi ini. Jadi saya anggap tajuk ini mungkin menghadirkan minat anda sendirilah kepada anda semua. Baik, saya tanyakan soalan pertama kepada Dr. Haidar. Dok, secara umumnya sebagai pensyarah UiTM ataupun pensyarah FPTI, dari segi sudut perundangan, apa sebenarnya yang kita harus tahu sebagai baik hak kita sebagai warga negara
hak kita sebagai kitangan awam dan mungkin hak kita sebagai pensyarah. So secara umumnya apakah dari segi sudut perundangan yang kita harus faham atau mengetahui? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya buat terima kasih dan juga penghargaan pada menjemput saya untuk sama-sama dalam webinar. Saya rasa peluang ini sepatutnya diambil oleh semua, khususnya para pensyarah, dan lebih khusus lagi para pensyarah yang muda, pensyarah baru, untuk terlibat dalam kesatuan dan juga kesatuan. Walaupun pada saya dalam misteri lalu menjadi pensyarah tahun 88, memang masa itu keadaan dan juga semangatnya berbeza. Tak sama keadaan dan semangat sekarang. Pada masa itu semangat kekeluargaan, semangat ITN masa itu masih lagi. Dan juga pada ketika itu lebih kepada semangat persatuan, persatuan sukan, persatuan sosial, kelak itu, kelak. Tetapi untuk bergerak dan berterlibat dalam platform wadah seperti KASA sebagai kesatuan. Pada masa itu mungkin tidak tepat. Tetapi oleh kerana keadaan berubah, masa berlalu, isu-isu yang baru berbangkit, bukan hanya melibatkan persekitaran kita sebagai, bukan hanya melibatkan kita individu sebagai pensyarah, tapi melibatkan juga organisasi kita. Bukan sahaja melibatkan organisasi kita, tapi melibatkan juga isu-isu yang kita mempunyai kepentingan. Bukan setakat melibatkan isu-isu yang kita mempunyai kepentingan, yang melibatkan isu-isu nasional. Kenapa saya kaitkan itu? Satu, saya nak menganjurkanlah kepada bicara-bicara supaya kan tadi dia okey. Boleh dengar? Okey, dengar. Okey, tadi saya menyebut saya ingin menganjurkanlah kepada rakan-rakan pensyarah, khususnya pensyarah-pensyarah yang muda yang baru berkhidmat dengan YTM. Saya menganjurkan supaya tuan-tuan dan puan untuk turut terlibat di dalam aktiviti yang dilaksanakan, yang dijalankan oleh pihak kesatuan ataupun kesatuan. Kenapa saya kata begitu? Berbalik, sebab saya nak jawab soalan Tuan Presiden ni. Soalan dia ni walaupun mudah tapi tricky sebenarnya. Kenapa saya kata sewajarnya kita kalau di peringkat awal lagi ini terlibat di dalam, pada saya bukan gerakan, tapi pada saya lebih kepada satu platform untuk kita berkongsi, khususnya yang berkaitan dengan kebajikan. Sebab ialah asas trust selain daripada hal-hal yang lain untuk kesatuan ini adalah untuk lihat juga hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan. Jadi pada saya, kalaulah kita, suara kita ni satu, mungkin orang tak dengar. Tapi kalau suara kita ramai, mungkin akan bunyi seperti
buruh lalu lintas. Dan sedikit sebanyak itu akan memberi kesan kepada pihak yang mendengar. Apatah lagi kalaulah suara itu suara yang padu. Jadi pihak yang mendengar itu sudah pasti akan ada reaksinya. Dia akan reply kepada apa yang kita bawa. Jadi sebab itulah peranan kesatuan, buat emas persatuan ataupun gelap pun mempunyai peranan masing-masing. Dan kalaulah kesatuan yang diiktiraf, sudah pastinya mempunyai peranan yang penting dan juga sudah pastinya mendapat perlindungan tertentu, khususnya dari sudut perundangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bercakap tentang hak, kita perlu lihatlah dari segi perspektif mana kita bercakap tentang hak. Kalaulah dari perspektif kita sebagai individu, sudah semestinya lah kita bercakap tentang hak ni kita, contohnya kita sebagai ketuan rumah, ya, kita ada rumah. Jadi rumah tu milik kita, tanah tu milik kita, kereta tu milik kita dan juga sebagainya lah yang berbentuk aset. Jadi kita ni ada hak sebagai pemilik. Ataupun kita ni sebagai pengguna, kita ni ada hak sebagai pengguna. Kita ni sebagai jiran, kita ada hak sebagai jiran. Kita ni sebagai rakyat, kita ada hak sebagai rakyat. Tetapi kita perlu juga sedar, hak-hak ini setakat yang diberikan oleh undang-undang sajalah. Contohnya saya ambil, katalah hak kita sebagai rakyat. Apa hak antaranya? Antaranya hak yang diberikan oleh undang-undang negara itu hak untuk mengundi. Jadi cara bagaimana kita mengundi ataupun kita tidak nak mengundi menggunakan hak kita itu bergantung pada kita. Sebab itu hak pribadi kita yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau kita nak mengundi tetapi ada orang menyekat, jadi kita boleh persoalkan sebab hak itu memang diberikan oleh undang-undang. Sama juga macam dengan kita kalau kita ni ada jiran, kan ada satu berita mungkin bulan 4 yang jiran saya ingat mungkin di Perak, mungkin jiran ni dia himpun semua sampah sarap, dia letaknya di dalam kompaun rumah dia. Jadi apa yang berlaku dalam rumah dia, iaitu kita tak boleh nak kata apalah. Sebab dalam kompaun rumah dia, dia punya itu hak dia. Cumanya sebagai jiran pun ada mempunyai juga hak-hak yang tertentu. Kalaulah sampah sarap itu mendatangkan, contohnya boleh mendatangkan ancaman kepada kesihatan. Contohnya bau sampah sarap tu. Jadi, kalau istilah kita kata nuisance lah. Jadi jiran boleh melakukan sesuatu. Paling tidak laporkan kepada majlis perbandaran, pihak majlis tempatan untuk menggunakan apa jua peraturan yang mereka ada. Jadi untuk jiran itu melanggar masuk ke kompaun jiran tadi, itu tak boleh lah. Jadi maksud saya, bila kita bercakap tentang hak, setiap hak ada batasan. Jadi samalah juga kita sebagai pekerja. Jadi sebagai pekerja, tak kira lah sama ada pensyarah ke sebagai pentadbir. Kalau kita sebagai pekerja, memang kita diberikan hak. Contohnya, apabila kita dilantik berkhidmat di dalam servis, antara hak kita itu adalah hak untuk dibayar. Gaji lah. Jadi kalau kita bekerja, memang itu ditetapkan. Itu hak kita akan dapat gaji, bayaran. Jadi kalau itu ditahan, kalau itu tak dibayar, kita boleh tuntut sebab itu diberikan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, seperti yang saya sebut tadi, hak-hak itu ada batasannya. Jadi walaupun gaji itu hak kita, macam dengan gaji Tuan Presiden mungkin 20,000, kan? Jadi kalaulah
peraturan yang mengatakan gaji itu akan dibayar setiap bulan. Maka itu hak dia untuk dapat 20,000. Tetapi macam saya sebut tadi, hak itu ada sekatan, ada batasan. Jadi kalau ada undang-undang lain pula yang membolehkan hak tadi itu disekat, maka undang-undang yang menyekat itu kita tidak boleh persoalkan. Sebab undang-undang itu sendiri yang membolehkan sekatan itu berlaku. Contohnya macam mana? Contohnya, katakanlah kita sebagai pensyarah, kita sebagai pekerja, memang hak kita sebab termaktub di dalam surat pelantikan penjawatan kita, gaji kita sekian-sekian, kenaikan pangkat sekian-sekian, hujung bulan kita akan dapat gaji, 25 hari bulan kita akan dapat gaji. Tiba-tiba gaji kita disekat. Jadi kita boleh persoalkan gaji kita yang disekat itu disebabkan apa? Kalau tidak ada sebab alasan yang dibolehkan oleh undang-undang, kita boleh challenge, kita boleh cabar. Sebab kita boleh tuntut, sebab itu yang ditetapkan. Tetapi kalaulah yang disekat itu disebabkan kesalahan disiplin. Maksudnya kita ni tak datang kerja. Ini kesalahan disiplin, tata tertib lah. Jadi kesalahan disiplin ataupun tata tertib ini termaktub ada di dalam undang-undang. Dan undang-undang itu membolehkan sekatan berhak kita untuk dapat gaji tadi. Jadi kalaulah itu, maka dibolehkan. Cumanya kalau kita nak cabar, kita cabar tentang tindakan tata tertib tadi. Sama ada tindakan yang dilakukan itu mengikut peruntukan yang ditetapkan. Jadi secara ringkas saya jawab untuk soalan yang pertama. Memang sepatutnya kita kena peka kepada apa-apa hak dan juga keistimewaan kita. Bukan setakat hak dan juga keistimewaan sebagai pejabat awam. Kita ni mungkin agak hybrid sikit lah. JITM ni ada yang kata pejabat awam, ada yang kata kanun. Jadi di situ ada ruang untuk kita perjelaskanlah. Tapi sebenarnya lebih kepada badan berkanun, sebab kita mempunyai akta khusus dan juga skim kita ni tak masuk di bawah skim ialah skim di bawah bukan GPA, tetapi kita ni skim sendiri, jadi tak seperti yang lain. Cumanya ada skim-skim yang tertentu dalam JITM ni yang memang di bawah peruntukan skim GPA. Jadi itu mungkin kemudianlah kita akan baik. Tadi Dr. Aida ada sebut tentang tata tertib, tindakan tata tertib kan. Pastinya mungkin ada yang berminat dengan persoalan tata tertib, walaupun mungkin sebahagian daripada kita semua tak pernah dikenakan tindakan tata tertib. Tapi sebenarnya bila sebut tata tertib ni, dia memang datangkan satu kebimbangan dan juga kegusaran hingga kadang mendatangkan kesan kepada perkhidmatan ataupun kita punya produktiviti secara harian kita ataupun di dalam UiTM. Sebab kadang ada sebahagian daripada kita keliru dengan tindakan undang-undang dan juga apa yang dikatakan tindakan tata tertib. Mungkin juga persoalan yang tertib kita boleh membawakan kepada pihak yang bukan sekadar pengamal undang-undang, iaitu di pihak JPA sendiri. Mungkin mereka adalah yang mengawal selia penjabat awam. Dan macam tadi juga Aida disebut tentang kita ni adakah kita di badan kanun, adakah kita ni penjabat awam. Jadi persoalan ni pun menimbulkan kekeliruan, khususnya mungkin bagi pensyarah baru ataupun pensyarah muda yang kurang arif tentang perkhidmatan ataupun skim-skim dalam kerajaan ini. Mungkin inilah tujuan kita pada hari ini, setidak-tidaknya dapat merungkai, kalau kata bukan semua pun, tapi mungkin sebahagian. Dan tadi ada sebut pasal hak. Minggu lepas saya sendiri pun ada menghadiri satu anjuran impak. Jadi ada soalan tentang cuti
tentang cuti staf. Jadi yang saya faham tentang cuti staf ni adalah adakah ianya hak ataupun adakah ianya privilege. Sedangkan cuti adalah privilege dan juga boleh ditarik ataupun boleh yang dikatakan tadi disekat. Tapi sekali bila sebut tata tertib ia mendatangkan beberapa tindakan sebab banyak tindakan dia potong gaji, turun pangkat, turun dan macam-macam tahan gaji dan sebagainya. Baik. Saya rasa selain daripada itu, mungkin orang ataupun masyarakat kita lah. Sebenarnya kita sekarang ni zaman serba moden ni ataupun zaman media sosial. Kita berdepan dengan pelajar yang macam yang terenah dan khususnya yang suka memviralkan ataupun yang menularkan tak kisahlah apa pun. Jadi kalau katakanlah sesuatu pencara yang berdepan dengan situasi yang sedemikian, katakanlah dia didedahkan ataupun diviralkan dengan mungkin sesuatu tuduhan ataupun benda yang kurang berasas ataupun tidak berasas. Apa yang patut dilakukan oleh pensyarah? Sebab saya rasa, I think dalam dunia sekarang kita tak boleh lari daripada membincangkan hal yang sedemikian. Kalau dulu pelajar ruang lingkupnya mungkin terbatas, tapi sekarang ni kita dah dunia dapat sepadan. So menyebabkan kita sendiri pun sedikit sebanyak ada ancaman yang datang pensyarah. So macam mana? Kita sebenarnya dalam UiTM kita agak istimewa sebenarnya. Bukan sekadar UiTM itu istimewa, tapi staf dalam UiTM sama ada pensyarah ataupun tak. Karena kalau kita menjalankan sesuatu urusan, melaksanakan sesuatu tugasan yang memang di bawah perkhidmatan kita, kita dilindungi. Kalaulah kata macam dengan persoalan Tuan Presiden, kalaulah ada student ataupun sesiapa sajalah melalui social media viralkan sesuatu yang boleh menjejaskan sama ada kredibiliti, reputasi ataupun membuat tuduhan dia. Secara umum ya, saya bercakap secara umum. Nanti saya akan mungkin secara detail realiti apa yang berlaku. Secara umumnya di dalam peruntukan akta UiTM memang ada satu peruntukan yang melindungi semua staf di dalam UiTM. Kalaulah di dalam melaksanakan tugasan ataupun kerjanya, maka dia akan dilindungi daripada sebarang tindakan tuntutan undang-undang dan juga seumpamanya. Jadi katakanlah Tuan Presiden kena saman. Okey. Jadi pejabat undang-undang akan protect Tuan Presiden. Okey. Itu secara umum. Sebab Presiden melaksanakan menjalankan tugas dia sebagai staf UiTM. Jadi pada dasarnya memang UiTM sebagai institusi kita akan lindungi pensyarah dan juga pentadbir atau siapalah yang bertugas sama ada secara kontrak ataupun secara perkhidmatan tetap. Jadi peruntukan itu ada. Memang kita akan lindungi. Kalau Tuan Presiden selesa, kalaulah dihadapkan ke mahkamah untuk penasihat undang-undang dan juga pegawai penasihat undang-undang represent Tuan Presiden, kita akan pergi mahkamah. Sebab kita represent UiTM ni dah sampai federal court, mahkamah sekolah. Pernah kes-kes yang kita ada. Ataupun kita lantik lawyer yang hebat untuk nak melindungi kepentingan staf UiTM. Itu secara umum ya, secara umum. Tapi andai kata dalam melaksanakan tugasan ataupun kerja kita sebagai staf UiTM, tugasan ataupun kerja kita tu tidak mengikut JD, job description. Jadi maksudnya kita melampaui batas. Kalau itu berlaku, maka UiTM tak akan melindungi kerja tu lah, ataupun staff tu. Jadi macam mana kita nak tentukan
sama ada kita ni melaksanakan tugas kita ataupun tak. Jadi siasatan akan dibuat. Di situlah kita akan cari collect information. Kita akan dapatkan maklumat daripada pihak-pihak yang tertentu ataupun saksi kalau ada dan juga sebagainya. Jadi maksudnya akan ada siasatan untuk nak pasti sama ada perkara itu sah, betul atau tidak. Tetapi andai kata contoh yang macam yang Tuan Presiden sebut tadi, kalau sudah dia viral pasal pensyarah ataupun pasal kaki tangan, contohnya kita masa student ada tu tiap-tiap hari sebenarnya kita ada masalah. Student ialah sebab dia orang senang sangat nak guna keyboard ni. Jadi dia lempiaskan, dia luahkan perasaan dia di dalam Facebook, Instagram, Twitter, dalam dia punya WhatsApp group, dalam Telegram, semua platform media sosial. Dia luahkan perasaan, dia maki-maki staff, sama ada college ataupun pentadbir, sama ada di fakulti ataupun di pejabat pendaftar. Yang kerap yang kena ni staf college dan juga polis bantuan. Ini sebab kira orang lain lah kan. Nak masuk pintu kena jumpa polis bantuan dulu. Nak melakukan apa-apa nak kena di college kalau yang masih ada yang duduk di college lah. Pensyarah ni ada tu ada tapi jarang lah. Pensyarah ada, jarang. Pentadbir sama ada di pejabat pendaftar atau pejabat kewangan ada juga, cuma jarang. Tapi yang banyaknya itu. So maki-maki di dalam Facebook, dalam media sosial. Jadi apa yang kita boleh buat? Sama lah kita akan cuba establish sama ada benda tu sekarang hacking banyak kan. Jadi kita akan siasat untuk establish. Jadi kalau benar sebenarnya pelajar itu yang melakukan hal yang sedemikian, jadi kita ada dua option. Satu, kita guna laluan tata tertib untuk tata tertibkan pelajar. Dan yang kedua, kita tengok perbuatan tersebut. Kalaulah perbuatan itu memang bersifat pribadi, melibatkan reputasi, perkhidmatan staf ataupun pekerja tersebut, kita akan nasihatkan itu bergantung kepada staf. Sama ada dia nak meneruskan dengan tindakan kedua, maksudnya itu bukan sifat di mahkamah, itu fitnah ataupun atas alasan yang lain, itu hak dia lah. Sebab melibatkan pribadi dia, melibatkan diri dia. Tetapi bila melibatkan dia sebagai staf UiTM, kita akan menggunakan peruntukan yang ada dalam melibatkan pelajar. So, saya rasa dalam keadaan kita sekarang ni, yang kita bangkitkan di awal tu, dalam dunia media sosial ni, di mana dunia di hujung jari dan juga kita ramai di luar sana tu keyboard warrior ataupun pahlawan keyboard ataupun pahlawan cyber ni sebenarnya secara tak langsung sentiasa mendatangkan ancaman secara tak langsung lah, ataupun mungkin secara langsung. Dan macam tadi Dr. Haidar tersebut tentang reputasi pensyarah, sebab saya yakin walaupun baik macam mana pun, buruk macam mana pun seorang pensyarah itu, dia masih lagi seorang guru. Dan kadang-kadang ada setengah tindakan itu kadang mungkin tersalah erti daripada segi interpretation. Kadang kita cuba berbincang dalam ruang lingkup ataupun orang kata yang dikatakan sebagai between these four walls, selalu kita katakan. Tapi dalam keadaan sekarang, saya tahu ada student mungkin yang sebahagiannya dia record audio
kuliah itu sendiri, sebab mungkin salah satu alasannya adalah untuk supaya dia boleh perdengarkan kembali, supaya dia boleh menjadikan sebagai rujukan. Tapi mungkin ada juga satu dua perkataan ataupun tersalah sebut ataupun kadang ataupun tersalah interpretasi telah menyebabkan pensyarah itu dianggap telah melakukan satu tindakan yang mungkin pelajar itu terasa offended, dia terasa offense, dan juga kadang zaman sekarang ni dia suka bawa kepada publik. Dan kepada publik, apa yang kita tidak inginkan, dia telah memberikan satu interpretation yang lebih kurang elok pula di luar sana, pandangan ibu bapa, pandangan masyarakat. Sebab kita tahu kita adalah satu PTA yang menjunjung tentang adab dan juga akhlak ini. Jadi kita harapkan supaya benda ini tidak serius. Dan juga anda semua mungkin boleh tahu sedikit, jika anda berdepan dengan situasi itu, mungkin boleh datang kepada pejabat penasihat undang-undang ataupun mendapatkan nasihat bagi mendapatkan pandangan apa yang harus dilakukan. Baik, nampaknya perbincangan kita sebenarnya ialah tadi kita sejuk-sejuk kan, sekarang kita panas-panaskan sikit sebab mungkin ada beberapa soalan yang saya akan bawa. Sambil-sambil itu anda semua pun boleh bertanya soalan, kita boleh selang-selikan dengan soalan daripada yang yang mengikuti ataupun di kalangan peserta, sebabnya kita tidak ada format yang tertentu, it's just a forum webinar, forum. Maksudnya ini bukanlah satu webinar yang ada format-format dia. Okey, Dok, kalau tadi kita cakap pasal tindakan dalam media sosial. Ini ada satu isu ataupun satu situation yang agak popular daripada dulu sampai sekarang isu ini timbul. Iaitu tentang sexual harassment. Sexual harassment ataupun gangguan seksual. Khususnya kepada pelajar ataupun mungkin staff dengan staff. Saya pernah terdengar beberapa isu yang menyebabkan sexual harassment dan sebagainya, dan kita pun tahu ada telah dibawa ke mahkamah, ada yang telah dituduh, ada yang telah disabitkan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan kita sekarang, wajar kita ramai pelbagai jenis background. So bagaimana kita boleh at least minimize ataupun mengurangkan risiko kita supaya kita tidak dianggap sebagai telah melakukan satu sexual harassment, dan sekiranya ada dituduh ataupun ada mungkin membawa kepada laporan polis dan sebagainya, apakah yang patut dilakukan oleh staf ataupun pensyarah itu sendiri? Jadi isu berkaitan dengan sexual harassment ini saya rasa momentum seriusannya tu. Sebab tu saya kata kalau dulu keadaan yang berbeza, suasana berbeza, zaman berubah, waktu berlalu, sekarang dah berbeza. Apa yang dulu boleh, sekarang tak boleh. Jadi apa yang patut kita lakukan sebagai staf? Tak kira lah sama ada pensyarah ataupun staf daerah. Jadi kita perlu tingkatkan etika dan juga integriti kita sebagai staf. Yang tu yang paling utama. Jadi jangan kita terlalu imbau, terlalu bernostalgia dengan yang dulu. Zaman ITM dulu ini, kalau ini tak laku, ini tak ada. Keadaan dah berubah. Dulu rumah 24 kali 80. Sekarang 16 kali 60 pun ada. Jadi maksudnya keadaan berbeza, luar suasana sekarang. Jadi kita pun khususnya yang mana yang orang kata yang senior dan juga sudah lama dalam perkhidmatan, kita kena tingkatkan etika kita tu dan juga integriti. Dan kita kena tingkatkan pemahaman, pengetahuan kita mengenai sesuatu isu khususnya yang melibatkan dasar dan juga polis, yang melibatkan sexual harassment. Kalau dulu isu yang berkaitan sexual harassment ini tidak diangkat menjadikan suatu agenda nasional, tetapi oleh kerana level of awareness sudah makin meningkat. Kenapa makin meningkat? Kerana pengetahuan mengenai perkara tersebut sudah tersebar luas. Jadi kalau pengetahuan mengenai sesuatu tersebar luas, awareness pun akan tingkat. Jadi kalaulah contohnya
katalah sekarang ni bila saya share maklumat mengatakan kalaulah apa yang kita lakukan sebagai staff mengikut JD kita, perkhidmatan kita, kalau ada orang buat tuntutan, UiTM akan protect. Kalau perlu untuk kalau ada tindakan buat sehingga ke mahkamah pun kita akan protect staff kita. Tetapi ada syarat je lah, macam yang saya sebut tadi lah, istilah urusan yang sah mengikut kita punya JD. Jadi kalaulah berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan sexual harassment, oleh kerana awareness dah meningkat, jadi sexual harassment ini menjadi suatu perlakuan yang dianggap tidak wajar, khususnya terhadap wanita. Yang ini kita belum cakap terhadap sama gender ni. Jadi yang selama ni yang kita faham ni sexual harassment terhadap lelaki terhadap wanita. Jadi apa pula kalau wanita terhadap lelaki? Itu termasuk dalam sexual harassment ataupun sesama gender, wanita dengan wanita ataupun lelaki dengan lelaki. Jadi yang selama ni yang kita faham untuk melindungi konon apa tu quote unquote ni untuk kita melindungi gender yang dianggap selama ni stigmanya lemah. Jadi kita nak samaratakan supaya kita boleh hapuskan gender bias. Jadi itu tujuan sexual harassment. Jadi nasihat saya, kita sebagai pekerja, kita perlu tingkatkan kefahaman kita mengenai sexual harassment. Kalau dulu, saya ambil contoh, kita mengajar student, khususnya yang melibatkan skill based dan juga aktiviti. Jadi kalau kita memegang tangan pelajar-pelajar, kalau lelaki tak apalah, kan? Yang ini yang melibatkan pelajar perempuan. Jadi kita memegang tangan pelajar perempuan. Jadi kalau berdasarkan kepada sexual harassment, itu boleh dianggap sudah sexual harassment. Tapi bagaimana nak melindungi kita sebagai pesyarat? Kalaulah khusus tersebut, subjek tersebut memerlukan itu berlaku. Tetapi batasannya perlu ada. Hanya setakat untuk menunjuk berkenaan dengan subjek itu saja. Jadi contohnya, katalah pesyarat untuk nak menunjuk macam mana nak membuat lukisan bulat. Kalaulah lukisan bulat itu tidak memerlukan kepada pesyarat memegang tangan pelajar untuk buat, maka kalau pesyarat buat, maka itu dianggap sebagai sexual harassment. Tetapi kalaulah di dalam mata pelajaran itu, subjek khusus itu memang ada yang membolehkan, yang membenarkan pesyarat untuk tujuan nak melukis bulatan itu, memegang pelajar, maka itu dibolehkan. Cuma batasannya setakat itu saja. Jadi perkara-perkara ini yang akan kita teliti, sama ada itu ada di dalam kita punya curriculum, syllabus, ataupun course description, ataupun di dalam mana-mana yang mengatakan bahawa syarat boleh ada sentuhan dengan pelajar. Dan juga saya nasihatkan, kalaulah ada itu, ini tujuannya di peringkat awal perkuliahan, pesyarat kena maklumkan kepada pelajar. Dalam kelas ni, sebab dia skill base, akan ada subjek tertentu di mana pesyarat
perlu untuk menyentuh pelajar. Jadi yang tu seolah-olah kita dah maklumkan dan kita dah bagi tahu pelajar, kalau dia tak setuju ataupun dia tak ni, dia kena maklumkan kat kita. Dia anggap apa tu, mutual agreement ke ataupun Yang tu bukan mutual agreement. Yang tu lebih kepada kita maklumkan kepada dia supaya dia faham kalau dia ada isu tentang itu, dia suarakan. Jadi isyarat itu boleh device mekanisme lain macam mana. Tetapi sebarang physical touching bukan setakat physical touching, tapi kalaulah dengan ucapan verbal, itu pun juga termasuk dalam sexual harassment. Contoh, kita ada kes yang berkaitan dengan sexual harassment dah picking up, dah makin ada increasing. Saya ambil satu contoh, simple contoh. Kan kadang-kadang kita ni ada orang kata apa tu, PL tertentu kan, eccentric sikit. Kalau nak cakap dengan orang yang kata kan, betul tak macam tu. Kan kita itu dah orang kata dah jadi kita punya habit kan. Nak cakap kan apa macam tu. Itu pun dianggap sebagai sexual harassment. Kalau yang pihak satu lagi tak selesa, tak suka. Kalau setakat sekali je tak apa, kita Tuan Presiden tak boleh, okeylah. Tapi kalaulah berulang kali, kan, yang tu kita boleh interpret sebagai satu perbuatan seksual. Yang tu yang simple. Tapi kita akan siasat juga lah. Dan kita akan lihat juga sama ada pihak yang satu lagi itu selesa ataupun tak setuju. Dan sama ada perbuatan itu hanya sekali yang berulang. Jadi kalau benda yang berulang ni maksudnya dengan niat yang lain lah. Bukan setakat itu habit dia, tetapi niat yang lain. Ada juga yang hanya secara ucapan. Contohnya membandingkan bentuk badan ataupun saiz dengan buah ke, dengan apa ke, yang menyebabkan pihak satu lagi tak selesa. Jadi itu pun boleh dimasukkan sexual harassment. Dan kita mempunyai polisi dasar yang berkaitan dengan sexual harassment. Sudah di peringkat nasional. Kita di peringkat UiTM kita ada dasar. Sebab itu saya katakan tadi, khususnya kepada kaki tangan, kita kena tingkatkan pengetahuan kita dengan hal-hal berkaitan dengan contohnya yang isu-isu baru seperti sexual harassment dan sebagainya. Okay. So kalau sebab kita biasa dengar antara pensyarah dan pelajar, dan juga kita selalu anggap pelajar tu yang offended, kan? Tapi ada juga antara staff dan staff, dan juga kita selalu bayangkan sexual harassment ni adalah antara jantina yang berlawanan. Tapi ada juga mungkin jantina yang sama juga boleh dianggap sebagai satu sexual harassment, dan juga biasanya sexual harassment ni lelaki kepada perempuan, sedangkan perempuan kepada lelaki juga boleh dianggap sebagai satu sexual harassment jika yang menjadi mangsa, so-called mangsa tu dianggap sebagai offended. Tapi sekarang saya nak tahu, kalau katakan mana-mana staf berdepan dengan tuduhan sexual harassment ataupun ingin membuat aduan dia telah diganggu secara seksual ataupun sexual harassment telah berlaku terhadap diri dia, katakanlah pelajar atau staf pejabat melakukan sexual harassment terhadap diri dia, apa yang patut dilakukan dia? Adakah dia patut pergi ke pejabat penasihat undang-undang terlebih dahulu, ataupun sebarang aduan di balai polis ke ataupun balai polis bantuan ke perlu dibuat? Yang mana dia punya apa dia step-step ataupun prosedur yang perlu dibuat sekarang? Dia kebanyakan kes yang melibatkan sexual harassment antaranya. Sekadar sexual harassment, kes-kes yang lain bersifat peribadi. Walaupun kita maklum
memang berlaku setiap hari sebenarnya, sama ada melibatkan student dengan kaki tangan selama kaki tangan ataupun kaki tangan dengan orang luar. Masuk saya orang luar ni, visitor kita lah yang masuk kampus kita. Kata-kata ramai yang sebab mungkin kalau di kalangan masyarakat kita lah, kalau saya boleh katakan, kita anggap ini sebagai bawa sedikit kata malu nak cerita sebab melibatkan hal yang agak yang jadi dia pendam, dia cuma cerita kat kawan-kawan. Tapi nasihat saya, seandainya berlaku kes yang berkaitan dengan hal sexual harassment, kita ada beberapa laluan untuk kita laporkan kalau kita nak laporkan. Sama ada di peringkat jabatan kita laporkan kepada immediate boss kita ataupun ketua PTJ tersebut, ataupun boleh terus ke pejabat penasihat undang-undang, ataupun terus membuat laporan kepada unit teknik. Jadi ini di antara laluan-laluan kalaulah dia nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sexual harassment secara dalaman peringkat YTM. Tetapi kalau nak melibatkan peruntukan undang-undang di luar, itu bergantung kepada kaki tangan tersebut. Dia boleh terus buat laporan. Okey. Baik. Jadi saya rasa kita ada dapat beberapa soalan dalam chat box ini. Daripada Puan Mary Ann Fong, saya akan tangguhkan sedikit soalannya. Satu soalan yang menarik tentang office bullying, tapi saya akan bawa soalan itu. Puan Tahira Bibi tentang soalan MyTP juga saya akan jawab, tapi mungkin di dalam konteks yang berbeza lah, sebabnya MyTP ni lebih kepada perkhidmatan atau skim kita dalam WTM. Misalnya MyTP adalah bawah bidang kuasa ataupun jurisdiction bahagian hal ehwal akademik diketahui oleh TNCA dan juga dibantu oleh pejabat daftar. Tapi kita insyaAllah saya cuba jelaskan sedikit. Tapi ini ada soalan daripada Dr. Faridah Saleh. Mungkin tadi telah dijawab sedikit. Kata-kata kat sini apa tindakan yang harus diambil. Tadi Dr. Haidar ada terangkan, maksudnya staff tu boleh bawa kepada ketua PTJ, dan juga mungkin apa pula selepas itu ketua PTJ yang apa ketua PTJ betul buat selepas kalau kata dia menerima aduan daripada staf ataupun dia mengetahui benda itu berlaku dalam pejabat. Ya, untuk kes-kes yang berkaitan dengan kesalahan buatan disiplin masuklah sexual harassment ni, kita akan anggap semua yang dilaporkan itu secara orang kata adil lah. Sebab kita tak nak berlaku sebarang penganiayaan. Ada kes-kes, sebab kita punya pengalaman di mana kes-kes yang berlaku itu sebenarnya berlaku penganiayaan. Dibuat laporan tentang sexual harassment, tetapi ternyata laporan itu palsu. Laporan itu betul, tapi perbuatan yang dikatakan sebagai sexual harassment palsu tak berlaku. Benda itu tak berlaku. Sebab dia ada agenda lain, lebih kepada dendam, kesumat dan sebagainya. Jadi di peringkat kita, kita akan lihat teliti semua laporan yang dibuat. Kita akan lihat semua maklumat yang dibekalkan khususnya pejabat penasihat undang dan juga integriti. Jadi seandainya ada maklumat yang bertokong berlakunya sexual harassment itu dengan saksi-saksi, itu akan lebih meyakinkan kita nak melaksanakan tindakan yang selanjutnya. Jadi yang pentingnya sekarang
Sebab sexual harassment ni untuk kita nak buktikan ni bukannya mudah. Especially kalau berlaku one to one di dalam bilik. Jadi maknanya your words against mine. You tutup, kan? You buat laporan. Jadi kesukarannya tu macam mana kita nak establish tu. Sebab itu saya bagi contoh, ini real case yang berlaku, yang melibatkan di kalangan kaki tangan. Jadi di antara cara untuk kita nak establish berlaku sexual harassment tu, kita cari maklumat lain yang berkaitan dengan si pelaku. Jadi kita cari dengan kawan-kawan dia yang lain, adakah tidak ada pernah berlaku perkara yang sama ataupun yang seumpama. Jadi daripada situ kita bilang kes lah. Kita bilang kes, kita memang dia ada potensi untuk melakukan sexual harassment begitu. Jadi cumanya yang membuat laporan ni staf yang tersebut, si A yang buat laporan, yang lain ni tak buat laporan. Yang lain ni mungkin disebabkan oleh hal tertentu tentang mana mungkin dia orang tak informasi. Jadi yang buat laporan ni si A. Jadi macam mana kita nak establish kata berlaku sexual harassment terhadap si A, itu sukar. Okay. Cuma tindakan yang kita buat, kita tidak buat tindakan secara tertib sebab sukar kita establish bahawa berlaku sexual harassment di dalam bilik. Kerana ini berlaku dalam office. Office ada CCTV. Jadi cumanya kita boleh untuk establish karakter si pelaku. Sebab bila kita tanya yang lain-lain, ada katanya dia mas rimak yang agak boleh kita katakan sebagai sexual harassment. Jadi untuk kita nak buat tindakan tertentu ke atas maksudnya tindakan yang lain secara pentadbiran kita boleh lakukan. Okey, baik. Sebelum kita lanjut kepada beberapa soalan yang lain dan juga mungkin show, suka saya ingin berkongsi sedikit lah. Salah satu skop ataupun bidang yang ada di bawah Mitasta sebagai sebuah kesatuan. Kena beza antara kesatuan dan juga persatuan. Sebab kita kesatuan ni adalah kita bersatu ataupun kita disatukan di bawah iaitu perkhidmatan pekerjaan ataupun suatu pekerjaan. Persatuan dia boleh siapa-siapa pun boleh masuk, tapi kesatuan hanya unik untuk that particular ataupun skop pekerjaan. Jadi salah satu skop Mitasta yang memang ada dalam, boleh kata semua kesatuan yang ada di Malaysia ni adalah sekiranya terdapat ahli yang berdepan dengan tindakan undang-undang, ahli boleh datang kepada kesatuan dan kesatuan boleh membincangkan apa tindakan yang sepatutnya yang boleh diambil, dan salah satunya adalah kita boleh appoint lawyer jika terbukti macam tadi Dr. Haidar kata, okay, can establish the case, betul dia berdepan dengan mungkin satu ketidakadilan dan sebagainya, kita boleh mewakili staf. Dan saya rasa ini juga antara yang boleh isu. Tapi kalau kita cakap pasal sexual harassment ni mungkin lebih panjang lagi. Sebenarnya kita boleh satu hari nanti kita boleh jadikan dia satu topik forum yang khas, sebab dia juga melibatkan bukan sekadar undang-undang, dia juga melibatkan tentang psikologi. Kalau kita boleh bawa. Tapi saya soalan yang daripada Puan Mary Ann tu saya akan tanya soalan daripada yang ini. Okey doktor. Salah satulah yang popular ni sedikit lebih panas soalan ni. Iaitu tentang akta yang apa dulu kita kata, akta 711 kan, akta 711 katanya, iaitu ketidakwajaran ataupun sebarang kelakuan tidak wajar oleh ketua jabatan. So that means staff boleh membuat aduan apa yang telah dilakukan oleh ketua jabatan. Jadi boleh kita explain sedikit tak? Mungkin adakah ini memang sebab saya dengar ni radio dia kata tindakan yang tidak wajar oleh penguat kuasa undang-undang. Jadi kita boleh sebagai publik kita boleh buat aduan
berkenaan dengan hal itu. Jadi macam mana kalau dalam konteks kita dalam kata kita bukan macam kita nak mengenakan ataupun ada orang kata apa, ada vendetta ataupun ada dendam daripada ada apa namanya PTJ dan sebagainya. Tapi apa yang kalau kita maksud apakah definisi tidak wajar dan apa yang boleh kita buat? Ya, saya rasa dalam mana situasi kerjaan memang akan berlaku, kita katakan clash antara majikan dan juga pekerja. Especially kalau kita bercakap tentang sektor swasta, jadi yang betul lebih kepada mereka sektor swasta pada bergantung. Kalau dalam perkhidmatan kerajaan ni, kita mempunyai peruntukan yang sama juga, iaitu sebarang tindakan yang dibuat oleh pihak majikan atau ketua yang bersikap berbentuk menekan, menindas dan juga seumpamanya. Peruntukan itu memang ada. Bila bersentuh tentang clash di antara majikan dan juga pekerja, sememangnya majikan akan menggunakan peruntukan untuk kuasa yang ada pada dia lah untuk melaksanakan suatu tugasan pekerja. Sebab pada majikan dia melihat natijah yang akan mendatangkan natijah tersebut ialah pekerja. Sebab pekerja yang akan melaksanakan perkara. Dan bila tadi kita kata pekerja membuat laporan ataupun nak laporkan bos ataupun ketua disebabkan oleh tindakan yang tak wajar. Tindakan tak wajar itu kita kena perincikan lagi apa yang dikatakan tak wajar, sama ada menekan, memanipulasi, memperguna, menyalah guna dan juga seumpama. Jadi yang tak wajar itu apa yang tak wajar. Tapi bagi pihak ketua, seandainya macam kita ada JD kan, job description kan. Kalaulah dalam job description kita tu apa yang diarahkan itu termasuk di bawah di dalam job description, maka arahan yang dikeluarkan oleh ketua tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan. Saya bagi contoh. Katakanlah sekarang ni sebab kita nak score point star untuk UiTM. Sekarang ni kita kalau di Malaysia ni antara top 10, dah asal kita top 200 tingkatnya kita. Jadi kita nak naikkan image UiTM sebab itu dah jadi mainan sekarang. Jadi kalau kita tak join, kita akan ketinggalan. Kalau kita join, kita akan dapat benefit yang lain. So, kita turut serta dalam permainan tersebut. Jadi bila kita turut serta dalam permainan tersebut, maka akan adalah perubahan-perubahan yang lain. Salah satu perubahannya, kita kena bekalkan maklumat sebanyak yang mungkin. Sebab dalam permainan tersebut, permainan maklumat. Jadi, bila permainan maklumat ni, di mana kita dah dapat maklumat, tidak di peringkat PTJ masing-masing kan. So, kalau bos minta maklumat itu, kan, minta maklumat ni, minta maklumat itu, minta maklumat. Sedangkan di peringkat PTJ, katalah fakulti, kan, Presiden itu pernah dalam manajemen di fakulti, faham sangat, kan. Jadi, katalah koordinator, dia nak pergi mengajar, dia nak buat research juga, dia nak ambil tanggungjawab untuk subjek ataupun program tersebut. Kemudian dia juga nak dapatkan maklumat daripada pensyarah-pensyarah lain, jadi semua dia. Jadi pihak PTJ minta maklumat macam-macam. Sekejap maklumat tentang MOU, MOA, sekejap tentang lecturer industri, sekejap tentang banyak. Jadi stres dia. Jadi di peringkat pekerja, di peringkat kaki tangan, di peringkat
pensyarah. Dia kata ini tak wajar. Kan banyak sangat minta. Itu baru satu BTJ, baru katakanlah video. Itu tak masuk ICANN lagi. Itu tak masuk lagi akademik. Itu tak masuk lagi berapa lah kan. Ini kita ada 5 TNC kan. Jadi nak supply maklumat semua. Jadi kita komplain. Kita kata, itu dah bagi TNC ni dah minta dah. Yang ni ICANN pula minta. Yang ni kontrak pula minta. Benda yang sama. Jadi kita komplain. Kita kata apa ni tak wajar. Adakah itu bersifat menekan? Ya, nak menekan dari segi perasaan itu memang lah kan. Tetapi dari segi kerja, adakah itu dianggap sebagai tak wajar dalam pekerjaan? Arahan-arahan. Jadi itu cuma kepayahan, bukan ketakwajaran. Jadi kepayahan dengan ketakwajaran ini lain. Itu cuma payah kita lah sebab nak kena itu, nak kena ambil itu, nak kena ambil banyak. Maksudnya banyak kerja kita nak kena buat. Payah kan. Kalau tak wajar ni, kalau benda tu tak masuk dalam JD, job description, ataupun bukan arahan daripada ketua, daripada BC, daripada TNC, tidak ada arahan yang sah, dia cuma diguna untuk sama ada dia punya kepentingan ke, naik pangkat ke apa ke kan. Jadi yang tu baru tak wajar. Tetapi kalau setakat payah saja, berdasar untuk kita, yang tu bukan tak wajar. Kalau menindas, asyik-asyik orang tu aja yang kena kan. Kalau kerja memang dia buat sentiasa. Lepas tu dia punya ATP pula banyak. Kemudian dia punya apa tu? My ATP kan. Markah dia punya yearly itu asyik tu 80. Jadi yang tu mungkin ada unsur-unsur yang tak wajar. Sikap menekan, menindas. Tapi bagaimana kita nak apa tu mengatasi hal yang seperti itu. Jadi kita kena saluran yang tertentu. Sebab tu pada saya, kalau itu berlaku, salurannya kita pergi kepada immediate boss. Immediate boss ni siapa? Kalau yang mengeluarkan arahan menindas macam tu, menekan macam tu, pergi kepada next immediate boss, KTS. Ataupun mungkin. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu, pada saya, cara yang agak, mungkin laluan yang agak lebih efektif, ialah melalui kesatuan. Suara kesatuan membawa perkara yang melibatkan ahli. Kalau tak ahli pun okeylah. Kalau bidasa nak bawa kan. Tapi yang lebih penting ahli. Sebab ahli akan dapat protection di bawah union, di bawah persatuan tu. Jadi suara bidasa tu dia seperti buruh lah. Kalau disertakan dengan kilat lagi bagus. Orang yang mendengar tu akan sudah pasti akan ada reaction. Cumanya cara bidasa bawa. Jadi cara dia tu juga memainkan peranan. Sama ada secara konfrontasi ke, sama ada secara demokrasi ke, sama ada secara apa lagi kerasi yang ada. Sebab kita kena faham yang end result yang kita nak kebajikan untuk kita punya ahli, kita punya staff, kita kan itu. Jadi bukan cara yang kita nak kan. Kalau cara tu nak tunjuk yang kita ni memang powerful apa semua tu, mungkin akan ada implikasi yang lain. Implikasi yang lain baru kita punya gap dengan pihak pentadbiran, dengan pihak itu manajemen akan bertambah luas. Jadi kemesraan, keharmonian itu tidak ada. Jadi union sekarang bukan macam union dulu kan. Union dulu memanglah dia bentuk je kalau itu pagar kan. Itu masa dulu. Sebab tu saya kata zaman berubah. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Walaupun
kita boleh berlindung di sebalik peruntukan kesatuan, tapi ada peruntukan lainnya. Yalah, kita kata tadi itu contoh betapa pentingnya adanya persatuan untuk mewakili kaki tangan lah. Jadi macam dalam konteks kita dalam KTM ni kita ada mintasar. Sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya apa yang ada dalam mintasar dulu dan sekarang tak berubah pun sebenarnya. Maksudnya mandat ataupun kuasa yang ada dalam mintasar tu sebenarnya tak pernah berubah. Sebagai contohnya, kalau kata kita macam adalah beberapa perkara yang mungkin kita tak puas hati katakan, sampai ke tahap kita nak berdemonstrasi, katakanlah demonstrasi, maksudnya macam tadi katakan, kena tahan gaji, perkhidmatan kita ni telah dibuktikan telah tertindas oleh UiTM ataupun kerajaan ataupun KPT katakan. So kita boleh berdemonstrasi sebenarnya, itu memang ada dalam peruntukan undang-undang dan juga perlembagaan kita untuk buat demikian. Cuma seperti kata Dr. Aida juga kata tadi, kita cuba dalam keadaan yang lebih harmoni dan juga lebih mempunyai saluran-saluran yang tertentu. Jadi macam tadi Cik Muhammad Jalis ada bertanya tentang leveling credibility ataupun diskriminasi. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk yang patut dilakukan. Jadi jika tuan mempunyai mungkin terasa telah diskriminasi, mungkin boleh bawakan berjumpa dulu PTJ masing-masing, berbincang dulu. Kemudian jika tiada jalan penyelesaian, so boleh datang kepada kami ataupun boleh terus berjumpa ke PUU katakan untuk kita bawakan. Tadi ada soalan daripada Puan Mary Ann Fong. Mungkin ini berkaitan sikit dengan tidak wajar. Dia gunakan term office bullying ataupun bully. Bully di pejabat. Dia kata diganggu selepas waktu pejabat. Maksudnya mungkin selepas pukul 5 ke ataupun selepas pukul 6 ada setengah PTJ masih lagi menghantar WhatsApp ke katakan perlu buat kerja sampai dah tidak ada personal space katakan. So adakah ini tidak wajar ataupun apa dia punya batasan kita? Adakah macam kita bersyarah, saya rasa kita tidak ada, yalah walaupun ada clock in clock out, tapi mungkin kadang kita bekerja 24/7 sebenarnya kan, tapi cuma ada boundary yang patut kita set. Jadi saya harap mungkin sebagian daripada anda semua, sebagian anda adalah PTJ sendiri, kan? Kalau ada dekan ke, selamat datang. Ada ketua PTJ ke, ketua bahagian ke, ketua jabatan ke. Sebab apa yang kita cakap ni bukan soal nak mengenakan siapa-siapa tu, tidak. Ini memang kita cakap ada yang memang telah tersurat. Dia bukannya sesuatu benda yang tersirat, apa yang kita bincang kepada ini. So tadi macam mana tentang so-called, tadi Puan Mary Ann dia kata office bully, mungkin dia terasa dia telah dibuli pejabat dia. Sebab dia selepas waktu pejabat dia masih lagi dia bunyi, dia minta bagi. So macam mana dia nak set the boundary dia? Dia pada saya lah, dia lebih kepada personality ketua tu, lebih kepada management style ketua tu. Jadi kalaulah ketua yang orang kata bersikap rasional, yang bukan autokratik ni, menggunakan istilah tu. Jadi mungkin dia akan simpati dengan dan peka dengan kaki tangan ataupun wahannya. Tetapi dalam peruntukan yang ada dalam undang kita, seseorang ketua tu boleh memberi arahan yang munasabah. Cuma sekarang ni munasabah tu apa? Kan? Jadi kalau kita ni kerja daripada pukul 9 sampai pukul 6 ataupun daripada 8 sampai pukul 5, habis pukul 5 tu apa-apa arahan dah tak pakai. Adakah macam tu? Jadi masuk arahan munasabah tu yang mungkin agak lagi sedikit orang kata grey area kat situlah untuk digunakan sama ada nak dimanipulasikan ke ataupun untuk apa. Tetapi pada saya bukanlah itu sebenarnya. Pada saya kepada management style yang ada lah. Sebab kalau kita dah dengan organisasi tersebut, kita mendukung aspirasi, nasab, falsafah, visi dan sebagainya. Bila kita buat kerja, bila diberikan arahan, diminta untuk siapkan kerja, contohnya kan. Macam kita lah, kalau kita mark assignment student ataupun test student,
Adakah kita mark dalam waktu bekerja? Kita tak buat pun. Kan? Tambahkan pula kita sebagai pensyarah. Adakah kita terikat dengan 8-5? Tak pun. Kelas kita yang 5 pun ada. Jadi kita prepare kita punya material untuk kita punya kelas. Bahan-bahan kita tu adakah dalam 8 ataupun 5? Tak juga. Sampai pukul 3-4 pagi pun kita prepare. Jadi keluhan kita sebagai pensyarah ni kita kata tak di-appreciate. Sebab kita terpaksa sengkang buat benda-benda. Jadi yang ni juga saya kata munasabah. Jadi dia bukan terikat pada time, masa. Tetapi lebih kepada kita melaksanakan tugasan kita tu yang saya kata jadi dalam job description kita tu. Amanah tugasan yang diberikan. Jadi setakat yang munasabah lah. Contohnya, katakanlah dekan kita, okey, siapa-siapa, you make sure besok, first thing in the morning, 8 o'clock, saya nak atas meja saya. Buat macam dengan private sector kan. First thing in the morning, saya nak atas meja saya. So, masuk. Arahan itu untuk apa? Untuk buat kertas kerja ke dan juga seumpamanya. Jadi lebih kepada management style pada saya lah. Mungkin arahan itu munasabah sebab nak melaksanakan tugas yang diberikan tu kemungkinan yang terlibat tu koordinator ke dan juga sebagainya. Tapi kalau arahan itu diberi bersifat secara autokratik yang seperti jadi dia menimbulkan ketidakselesaan staf lah. Jadi kalaulah cara dia itu agak lebih dapat diterima oleh staf. Mungkin staf akan bagi kerjasama, especially pensyarah. Sebab kita bekerja ni tak terikat kepada masa. Jadi kita dah memang sentiasa segitu. Sebab kita orang kata 24 hours lah kalau tak tidur lah, kan. Tolak tidur je 4 jam ke ataupun 5 jam, yang lain itu memang kita sentiasa sebab kita tak terikat kepada keadaan masa yang segitu. Jadi arahan itu seperti yang saya kata tadi itu memang dalam bentukan kita, bos, ketua boleh memberi arahan yang munasabah. Kalau arahan yang munasabah itu diberikan dan staf tidak mematuhi, tak pula boleh kenakan tindakan sebab ketua agak engkar perintah. Baik, itulah kan, apa itu yang dikatakan sebagai kelakuan tidak wajar. Saya rasa mungkinlah kadang-kadang setengah kita ada interpretasi tertentu terhadap kita punya ketua ataupun bos. Mungkin kadang ada setengah tu bersifat autokratik. Tapi saya rasa kalau sampai tidaklah ke tahap ambil anak pergi sekolah ke, ambil baju dobi ke, bos suruh ambil baju kat dobi ke, saya rasa itu masih lagi satu arahan yang munasabah lah. Kalau kata suruh buat mungkin di luar waktu pejabat katakan, saya tak pasti sebab sepanjang saya pengalaman di UiTM ni, apa yang kita tahu mungkin Dr. Aida pun lebih berpengalaman 32 tahun dalam UiTM. Mungkin boleh faham apa yang wajar dan juga apa yang tak wajar, apa yang munasabah dan apa yang tidak munasabah. Sebab dia sendiri juga adalah mantan dekan di Fakulti Undang-Undang, jadi berdepan dengan ramai pensyarah macam-macam kerana kan. Jadi mungkin adalah satu dua perkara situasi ataupun menyebabkan mungkin telah diinterpretasi sebagai tidak wajar. Baik, saya ada satu soalan daripada Muhammad Jalis tentang cuti rehat. Tapi kalau saya boleh jawab sikit, saya jawab sikit lah. Cuti rehat ni sebenarnya dia bukanlah satu bentuk hak, tapi dia adalah satu privilege sebenarnya kalau mengikut interpretasi ataupun di bawah CPA. Tapi macam mana daripada segi interpretasi undang-undang? Kalau kata sesuatu cara itu telah diberikan ataupun telah diluluskan cuti rehat, adakah dia tak boleh dipanggil langsung ataupun dalam keadaan bagaimana dia boleh bertugas dalam keadaan dia cuti rehat? Ataupun bagaimana dia boleh kata dia nak off handphone dia, tak nak jawab kata bos dia sebab dia sedang bercuti. Macam mana kapan kita nak set? Ini pun di antara perkara yang pada saya bergantung pada personality bos. Macam dengan Tuan Presiden sebut tadi lah, cuti ni dia lebih kepada privilege. Sebab kalau kita tengok
untuk kita nak bercuti, kita kena apply dulu dengan kelulusan ketua. Jadi maksudnya kalau ketua tak lulus, kita tak boleh cuti. Cuma cuti sakit saja. Lainlah dengan cuti rehat. Jadi kalau cuti rehat ni dengan kelulusan bos. Katalah bos dah approve. Kita dah on the way nak balik ke Terengganu. Sampai kat Genting Sepah, bos call balik pejabat. Maksudnya cuti dibatalkan. Jadi kita kena balik pejabat. Sebab cuti rehat itu bukan dianggap sebagai hak yang istimewa yang diberikan kepada kerja, dan juga permohonan itu tertakluk kepada kelulusan ketua. Jadi maksudnya bila ketua yang meluluskan, ketua juga boleh dibatalkan. Jadi saya harap dengan penjelasan ni janganlah ada ketua yang membatalkan cuti sewenang-wenangnya kan. Kalau kata macam contoh macam saya lah kan. Saya faham soalan ni mungkin timbul daripada dalam keadaan kita sekarang bila dengar pengumuman daripada Menteri Kanan Keselamatan bahawa tiada lagi sekatan perjalanan ataupun yang dikatakan interstate ni, antara negeri ni tak boleh perjalanan antara negeri ni telah di-lifted ataupun telah dibatalkan. Jadi mungkin Cik Jalis pun tak sabar pun, saya sendiri pun tak sabar lah, rasa dah 3 bulan dah tak balik ke kampung isteri kan. Apa anak-anak saya pun rindu dalam keadaan di kampung sana. Tapi dalam masa sama, janganlah pula bos tengah on the way dah sampai ke Tol Gombak sana tu suruh patah balik kan. Saya harap benda tu tak timbul lah. Sepanjang pengalaman saya rasa tak ada lagi dah timbul. Tapi sepanjang pengetahuan saya juga, ia tak terguna pakai untuk perkhidmatan macam contoh perkhidmatan beruniform. Sebabnya mereka memang anytime, macam polis katakan ataupun angkatan tentera, mereka boleh dipanggil bila-bila masa dan juga mereka perlu berada di tempat yang perlu mereka tugas. Itu yang saya faham lah ya, seperti yang saya tahu. Okay, baik, mungkin kita ada beberapa soalan terakhir sebabnya Dr. Aida mungkin terpaksa menghadiri mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti sebentar lagi. Saya akan terima beberapa soalan lagi, tapi sebelum tu kita tahu ada setengah pensyarah ataupun kaki tangan berdepan dengan pertuduhan di mahkamah, sedang berdepan. Mungkin perbicaraan sedang berlangsung. Semasa perbicaraan berlangsung, adakah dia masih lagi menerima semua perks ataupun semua emolument yang saya ataupun ada beberapa yang terlantar. Sebab saya tahu beberapa kes macam contoh ada satu tu dia telah dikenakan tuduhan tapi tidak disabitkan, dilepaskan, dibebaskan pada akhirnya, tapi masa dia dituduh dia menghampiri tahun pencen, tahun persaraan. So saya dengar gaji telah ditahan ataupun ditahan seketika. Adakah dia akan dapat semula selepas kelaksan bebas ataupun bagaimana? Adakah apa hal yang dapat pension apa semua bagaimana? Yang ini pun di antara perkara-perkara yang saya rasa kita sebagai staff termaklum. Kalaulah sesiapa staf yang dikenakan tindakan mahkamah, bukan tindakan sivil, tindakan sivil tak apa. Orang nak tuntut hutang kita ke, orang nak sampan kita, itu lain. Ini yang tindakan jenayah. Paling senang ni kalau kita nak tahu sivil ke jenayah ni, paling senang kalau ada peruntukan yang berkaitan dengan hukuman penjara. Okey, itu secara simple lah. Untuk tahu secara simple. Tapi kalau kena compound CMCO ni, yang tu tak dianggap sebagai jenayah. Yang tu compound DPJ lah, compound parking. Itu tak dianggap jenayah. Tapi kalaulah kata compound tu dianggap sebagai kesalahan jenayah, dia akan melibatkan pencen. Pencen tak akan dapat. Dan juga termasuk dalam kita anggota pencen. Kalau kita pencen dengan jangan tuan presiden, dan pencen dia akan dapat RM60,000. Tapi kalau kena katalah CMCO punya compound tu termasuk dalam tindakan jenayah, bayangkanlah. Tapi kalau pada pembicaraan, sepanjang pembicaraan tu bagaimana? Untuk pembicaraan, macam saya katakan tadi, kalau kes-kes yang melibatkan kes jenayah, itu ada sedikit indikasi. Kalau kita dikenakan pertuduhan di mana-mana mahkamah, itu bukan tindakan sivil, tindakan sebagai
klasifikasikan sebagai kes. Kalau dikenakan pertuduhan, maka majikan pihak dari kita UiTM lah, UiTM kita boleh kenakan di bawah kutukan itu hantar pada kami kata tertib dan tersedia untuk ditahan sedang tersebut. Kalaulah pertuduhan tersebut didapati bersalah, disabitkan dengan kesalahan gaji dan juga semua monumen akan terlibatnya. Kalau melibatkan hukuman penjara, kita boleh kenakan juga tindakan tertentu kepada untuk buang kerja. Bukan setakat itu saja. Nanti bila pencen hapus. Penjara sehari pun. Kita ada kes staf kita yang dah berkhidmat 34 tahun. Pencen hapus. Jadi yang tu kita kena hati-hatilah. Jangan kita elak kita melakukan kesalahan. Tapi kalau dia telah disabitkan bersalah, telah dia ada hukuman, kemudian bawa ke rayuan, mahkamah rayuan. Jadi mahkamah rayuan pula overturn mahkamah yang terdahulu. Sesi yang tertinggi gitu kan. So macam mana? Masa dia disabitkan, kita kata tak terjadi. Kemudian turn balik. Maksudnya bersalah. Jadi macam mana? Dia bila disabitkan mahkamah yang pertama, dalam mahkamah pertama itu kita mahkamah presidensi dan mahkamah session. Dia ada hukuman, kita akan gunakan hukuman untuk buat keputusan. Mereka kita lah sama ada tata tertib untuk buang kerja dan juga sebagainya. Katakanlah dia buat rayuan. Bila dia buat rayuan, kita akan suspend. Kita akan sehinggalah rayuan selesai. Katakanlah rayuan nak selesai lagi 5-6 tahun. Yang ini kita dah buat keputusan. Kita buat keputusan, kita kata kita buang kerja. Tiba-tiba mahkamah rayuan adalah dia rayu sampai mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan terima rayuannya, yang dia tak salah. Jadi kita akan reinstate balik. Kalau dia dah rencin, kita akan reinstate balik. Dia maksudnya dia dah masuk kerja tak boleh lah kan kalau dia rencin. Tapi kita akan reinstate balik semua yang dia layak untuk terima monumen itu bermula daripada hari yang dia dikenakan. Okay. Baik. Sebab saya rasa walaupun benda ni nampak simple sebab kadang ialah kita minta of course kita semua doakan supaya kita semua kaki tangan awam khususnya pensyarah tidak terlibat dengan sebarang perlakuan jenayah. Tapi kita tahu benda tu berlaku sebenarnya ada Kalau kita nak kata benda tu tak ada, tak berlaku, saya rasa kita cuba menipu diri kita sendiri. Macam contoh, sekarang ni kita isu yang paling sensitif selain daripada sexual harassment tadi, ada satu lagi isu yang agak sensitif, iaitu tentang salah guna kuasa ataupun mungkin juga rasuah. Kalau kita boleh sentuh pada keadaan rasuah katakan. Jadi benda tu memang telah berlaku di dalam IPTA, IPTS ataupun di mana-mana, dan malahan kerajaan sendiri Ministeri Suruhanjaya Integriti dan juga GIACC mengakui bahawa SPRF ni katakan tindakan rasuah itu memang sudah agak rampant. Cuma kita harap yang rampant tu bukanlah di UiTM, baik di unit yang kecil ke, di jabatan ke, fakulti ataupun di mana saja. So, pastikan anda semua telah melalui syarat, prosedur dengan betul, jangan ada kecuaian, jangan ada conflict of interest katakan dan sebagainya. Kita minta lah, kita jauhkan. Tapi kalau berlaku, itulah dia, implikasi dia, natijah dia. Kalau kata anda telah dikenakan tindakan undang-undang yang bersifat, macam tadi Dr. Haidar kata, walaupun penjara sehari sekalipun akan menyebabkan pencen yang you berkhidmat sampai 30-40 tahun tu akan habis. Dan juga of course sebenarnya apa yang kita tidak inginkan, ibarat macam kerana nila sitik rosak susu sebelanga, itu yang kita tidak inginkan.
Jadi saya rasa mungkin last word from Dr. apa daripada segi perundangan, integriti, what is your advice ataupun apa you punya nasihat dan juga mungkin apa conclusion kita lah pada sesi kita pada hari ini. Untuk kita sebagai staff, sebagai kaki tangan, nasihat saya bahkan sabar waktu dan berdepan dengan masalah-masalah kaki tangan kita. Masalah ni kadang-kadang pada saya boleh diselesaikan di peringkat sesama rakan peers, boleh selesai di peringkat jabatan sebenarnya, boleh selesai di peringkat organisasi. Tetapi pada saya lah, bila saya melihat kes-kes yang ada disebabkan oleh macam saya sebut tadi tu, cara untuk kita nak menyelesaikan ni orang kata dispute resolution lah. Jadi kita lebih kadang-kadang disebabkan hati dah panas, dah geram orang kata. Jadi apa nak jadi-jadilah. Jadi bila sikap yang sebegitu apa nak jadilah. Dia sebenarnya dia tak berfikir secara rasional. Sebab kalau apa nak jadilah. Nanti bila 60 umur dia 60 tahun nanti ni bila dia nak pencen, orang lain semua dapat dengan golden handshake, dengan dapat tu gantian cuti, dengan pencen. Orang lain semua akan dapat dalam 600-700 ribu. Dia mungkin akan dapat RM5,000 je. Contohnya lah. Tapi itu contoh ekstrim sangat. Mungkin dia akan dapat dalam RM100,000. Bila dia compare pasal apa Tuan Presiden dapat RM600,000, dia RM100 je. Nanti kita punya pihak pentadbiran akan keluar ikut. Ini sebabnya. Masa tu barulah kita terkedu. Jadi nasihat saya, itulah tujuannya pada saya ni. Saya bukan nak menyokong Itasa. Tapi pada saya, itulah tujuannya, kesatuan. Jadi pihak kesatuan pun kenalah juga orang kata tingkatkan pengetahuan, ilmu dan juga kesatuan itu sendiri dengan maklumat-maklumat di mana ahli boleh datang, jumpa. Tapi ahli pula, janganlah harap bila datang jumpa semua boleh selesai. Kita bukan Superman. Semuanya ada ruang untuk nak bridge dengan pihak management. Jadi kalau di pejabat saya tu, insyaAllah kita akan layan semua hal-hal yang berkaitan dengan perundangan ni, sama ada disiplin ataupun integriti ataupun etika. Kita akan lihat. Jadi sebenarnya kita ada ruang, sama ada melalui persatuan, sama ada melalui integriti, sama ada counselling, sama ada pejabat PUU. Jadi kita ada ruang. Ruang yang paling tidak pun yang immediate dengan kita, iaitu ketua jabatan. Kalau ketua jabatan tak layan, katalah melibatkan kawan dia, the next one yang tu apa? Mungkin Mitasa, datang jumpa Mitasa ataupun Intimas, mana yang layak buang Intimas. Itu kalau nak secara integrated punya effort nak menangani masalah tu. Kalaulah yang agak serius, datanglah pejabat saya. Pergilah ke integriti. Tapi bila datang ke pejabat PUU dengan integriti, yang tu dah serius lah. Sebab kita akan buka macam orang lain lah kertas siasatan. Kita akan tengok. Bila dah buka tu, maksudnya kita akan proceed lah. Jadi nasihat saya tu, kita kena be aware lah dalam kita melaksanakan tugas, elakkan daripada kita melanggar peraturan itu sahaja. Dengan yang soalan itu saya boleh kerja sambilan. Memang orang kata diketahui umum, yang ni public secret. Dan semua orang tahu yang buat kerja sambilan ni.
dan kita boleh pinpoint sebenarnya nama-nama. Tapi nasihat saya untuk nak menghalalkan, nak legalize kerja sambilan itu, kita kena declare. Mudah je. Kalau mana yang mohon dan juga declare yang dia kerja sambilan itu Indian duty, percentage saya boleh katakan yang ditolak tak banyak. Yang ditolak tu sebab ada sebab lain. Jadi sebelum kita dikenakan tindakan, untuk yang mana yang kerja sambilan ada business theory, mana dia jual Tupperware ke, dia jual dalam Shopee ke, dia jual dalam FB Live ke, itu semua kerja sambilan sebenarnya kalau dia tetap kena peruntukan akta. Yang penting declare, isytiharkan. Yang tu jalan paling selamat. Tapi kalau nak tanggung risiko, tergantunglah. Jangan sampai kena ni lah. Betul, saya dan tadi saya dah kata tentang soalan Encik Muhammad Rafi ni tentang buat kerja sambilan ya. Benda ni dah mengapa open secret dah kan di kalangan, mungkin di kalangan kita ada terdapat yang membuat kerja sambilan berbagai lah. Kalau nak kata kerja sambilan ni mungkin ada setengah katakan sokongan yang sampai kita jual burger katakan di waktu malam buat Grab ke katakan ataupun Grab food ke ataupun Food Panda, itu yang kita nampak paling simple. Tapi kita tahu pensyarah-pensyarah khususnya mempunyai kepakaran dan kadang-kadang mereka juga dijemput ataupun telah dilantik untuk membuat satu kerja dan juga di luar tugas hakiki. Tapi apa yang saya faham, apa yang saya boleh bagi tahu, selagi ia tidak mengganggu tugas hakiki tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya rasa ia bukanlah satu halangan yang besar. Tapi yang sebaiknya adalah declare, maklumkan kepada ketua jabatan dan juga declare tu pelbagai jenis declaration perlu dibuat daripada segi hartanya, daripada segi kerja-kerja tambahan dan juga declare dengan lupa dengan LSDN. Kan kita ada, kalau kata benda tu bersifat pendapatan, jangan lupa declare juga dengan LSDN. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi soal boleh tak boleh tu sebenarnya yalah, kalau tanya setengah orang mungkin mengatakan benda tu tak boleh, tapi ada setengah orang mengatakan bahawa ya ini tu sumber rezeki. Dan saya masih ingat lagi pada tahun 2007 mantan PM Tun Abdullah Mak Badawi sendiri pernah menggalakkan bahawa kalangan awam boleh buat 2-3 kerja tapi dalam masa sama tidak mengganggu tugas hakiki. Baik, mungkin itu saja sesi kita, forum webinar kita pada hari ini. Terima kasihlah kepada khususnya Profesor Madya Dr. Haidar Ziauddin, penasihat undang-undang. Saya pasti sebenarnya mungkin selama ini sebahagian daripada anda semua yang menyertai kita punya sesi pada hari ini mungkin ada yang pertama kali tengok Dr. Haidar, sebab Dr. Haidar sebelum ni selain daripada dekan, beliau juga pernah menjawat jawatan rektor di UiTM Kedah. Jadi di UiTM Kedah mungkin tidak asing lagi lah. Dan juga di kalangan golfer pun Dr. Haidar pun adalah antara golfer yang betul yang bagus lah kan, mewakili UiTM di hampir setiap kejohanan golf dari universiti. Jadi tapi sebenarnya tak semua yang dapat berinteraksi secara langsung. InsyaAllah pada sesi-sesi akan datang kita akan bawakan lagi beberapa isu, mungkin persoalan kalau ada peluang kita akan bawa lagi isu yang lain. Mungkin kita akan panggil wakil-wakil dan juga pihak-pihak berwajib yang lain seperti wakil JPA katakan, wakil dari KPT katakan, untuk kita menjawab beberapa persoalan yang selalu kita bertanya. Sebab kita kalau boleh tak nak ada cakap-cakap belakang. Kalau kita boleh face off, kita berdepan. Itu patutnya menjadi satu budaya. Walaupun suka ataupun tak suka, seharusnya ia jadi satu budaya. Lebih pada musyawarah, dan juga kita mencarikan okey. Jangan tanya, okey, baik, saya ni ada cadangan, kata lepas ni jangan sebut nama staf, ada soal. Okey, baik, faham. Saya faham sebab saya ingat bila saya sebut nama tu supaya menghargai, sebab saya takut nanti kan ingat soalan yang diajukan tu tak ditanya langsung kan. Okey, baik, saya faham. InsyaAllah. Dan juga mungkin pada masa akan datang juga adalah beberapa isu lain. Kalau ada cadangan, silakan bagi cadangan. Dan yang pastinya pada yang bukan ahli, ada belum lagi menjadi ahli, dipersilakan untuk menjadi ahli, khususnya bagi grade 45 hingga 52. Bagi grade 54 dan ke atas, mungkin anda boleh menyertai UTMAS.
Itu memang untuk grade 5 bawah. Tapi masih lagi juga dalam Mitasa pun boleh sebagai ahli bersekutu dalam Mitasa, sebab suka tak suka hanya ahli saja yang kami layan kalau setiap ada aduan. Minta maaf sebab kita juga ada obligation yang tertentu. Saya faham ada berkaitan dengan yuran katakan kan. Jadi kita ada obligation, jadi untuk lebih adil untuk kita kita melayan. Jadi kami sangat menggalakkan jadi ahli. Yes, ada yang bertanya tentang yuran. Yuran menjadi halangan besar. Tapi saya tidak pastilah kalau halangan tu RM6 tu menjadi satu halangan yang besar kan kepada tuan-tuan semua kan. Saya tak nak beritahu lah kita mempunyai orang yang bergaji berapa ribu kan di dalam Vietnam ataupun di Malaysia ni. Jadi saya rasa RM6 tu bukanlah satu isu yang besar. Sebabnya kita tak tahu. Selagi kita sendiri tak berdepan, mungkin kita tak tahu kita akan memerlukan ke tidak. Tapi apa yang saya pasti, dalam MyATP, Mitasa memang boleh digunakan. Itu adalah keahlian peringkat kebangsaan profesional. Okey, ada cadangan dari Datin Dr. Farida Rafida. Mohon progres ini untuk membantu pensyarah celik undang-undang. InsyaAllah Datin, kita akan buat secara berkala. Mungkin ada setengah isu yang lebih khusus kita akan membawakan. Sebab kali ini kita buat secara umum terlebih dahulu. Sebab saya boleh lihat mungkin kadang-kadang kita tahu benda tu berlaku tapi kadang tak tahu kat mana kita nak bawa benda ni. Sebab saya rasa mungkin macam Dr. Haida duduk di tingkat di chancellery sana, mungkin kadang orang merasakan bahawa chancellery itu satu tempat yang sacred ataupun satu tempat yang macam takut nak pergi kan sebab ada VC kat situ, ada TNC semua. Jadi saya rasa boleh datang kepada kami akan cuba bawakan sebab hari ini sebenarnya ibarat 2-in-1 bagi Mitasa. Sebab ini adalah juga kunjungan hormat kami kepada semua pengurusan kanan di RJM. Jadi PUU adalah pelengkap lah pada semua pengurusan kanan yang telah kami temui. Tapi saya pasti sebenarnya kita juga berjumpa semua pengurusan kanan di pelbagai platform lain seperti di MBJ dan juga pertemuan-pertemuan lain. Jadi saya doakan semua sedikit sebanyak dapat faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Semoga ia bermanfaat dan juga pastikan anda semua dapat menjalankan tugas dengan penuh integriti segala-galanya demi pembangunan anak bangsa. Sebelum kita berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Haida kerana sudah hadir dan juga kepada pembantu dan juga petugas kita di Infotech. Kita hari ini bersiaran dari tingkat 6 Infotech Smart Classroom, antara fasiliti terkini yang ada dalam tingkat 6 Infotech ini. Jadi siapa yang nak guna boleh berhubung dengan Infotech. Kami pun